Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak cakap sikit tentang iPhone yang baru bakal keluar tahun 2024. That is Fazli. Aku dah tahu dah iPhone 16 akan keluar 2024. Bukan Jadi Apple basically recycle balik je design yang ada, yang sebelum ni kita dah tengok keep track dengan apa yang Apple dah buat. Tapi kali ni it's a bit different sebab kita kenal dengan iPhone SE ni bukan daripada sebuah jenama yang orang banggakan. Dia lebih kepada untuk just to have a phone and tak ada feature yang baru sangat pun. But kalau korang keep track balik dengan apa yang Apple buat dengan iPhone SE, sebenarnya adalah satu benda yang orang lain tak buat, dan Apple macam lebih pioneer kan ke arah orang kata letak flagship punya processor dalam sebuah telefon yang murah, dan benda ni diikuti oleh jenama lain. Contohnya Poco. Banyak lagi jenama lain yang aku boleh mentionkan yang guna prosesor flagship yang letak harga murah, and Apple tidak terkecuali. Biasanya orang komplain kata Apple bukan ikhlas sangat pun nak buat dia orang punya kata affordable device kepada orang awam kan. So dekat sini Apple masih lagi tak dapat nak keep up ataupun tak dapat faham apa maksud sebuah device yang mampu milik, yang tak ada gimmick dan bukan latest tapi boleh guna. Kita track balik a few years back, pada tahun 2016 Apple perkenalkan a first generation of iPhone SE, dan semua orang kelajukan tak sangka dengan apa yang Apple buat. Mungkin cara ni Apple nak boostkan sale tu sebab pada masa tu iPhone 7, iPhone 8 memang agak mahal and tak ramai yang mampu beli. Cara ni juga sebenarnya Apple nak tahu sama ada pengguna dia sebenarnya berminat ataupun tak. Asalnya kan, kata Phil, SE ni adalah standard edition. So tak ada benda sangat yang korang boleh wow, yang korang boleh expect dalam version SE. So apa target Apple sebenarnya untuk iPhone SE masa mula-mula diperkenalkan? Dia basically untuk anak-anak. Dia untuk budak-budak, untuk orang yang first untuk jump kepada iPhone. Inilah iPhone SE yang akan diberikan oleh dia orang punya kanak-kanak, dia orang punya orang kata sibling dan sebagainya untuk bagi hadiah. Ni adalah iPhone yang murah untuk dia orang bagi. Sebab dekat US sangat terkenal benda ni. Contohnya macam masa Christmas, kita lebih terkenal masa Raya Aidilfitri contohnya, tapi kita tak adalah bagi hadiah sampai beribu. Kita just bagi duit je kan. Christmas lain, dia orang bagi produk, dia orang bagi benda. That's why Apple nampak benda ni adalah satu business plan ataupun a business yang bagus untuk letak iPhone SE dalam dia orang punya line up. Tapi kan Fazli, dia letak prosesor flagship kot. Takkanlah Apple cakap dia just nak bagi dekat budak-budak kan. Sebenarnya ada sebab kenapa Apple buat ataupun letak prosesor flagship dalam sebuah iPhone SE walaupun harga dia tak setinggi macam sebuah flagship. Orang yang pakai flagship macam like terhina kot. Kenapa prosesor aku ada dekat sebuah telefon murah? Mas ini aku nak ceritakan dekat korang. Penggunaan flagship processor dalam SE series adalah untuk satu, dia tak ada processor lain. Dia mana buat processor mid range? Dia mana buat processor yang kata entry level? Tak ada. Dia orang hanya ada processor flagship sahaja. Dan nanti aku cerita lagi. Dengan processor flagship ni juga dia dapat keep up to date sekata dengan mana-mana line up. So dia tak ada perlu macam ada developer khas untuk buat prosesor, dan juga make sure yang software diorang ataupun iOS yang sangat terkenal dengan tanpa lag, tanpa crash, tanpa orang kata ada problem tu dekat iPhone yang murah ni. And Apple pun memang sangat terkenal dengan RAM yang rendah and tak perlu RAM tinggi untuk run smoothly. So dekat situlah kenapa diorang actually pakai prosesor flagship. iOS pun tak lag dan still keep up to date. Contohnya dekat sini adalah kau boleh tengok jarak antara iPhone SE 2016 dengan next second generation adalah 4 tahun. 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun. So hebatnya cara pemikiran Apple ni untuk pastikan orang boleh beli satu option yang lain. Kalau tak nak mampu nak beli orang kata latest flagship smartphone, dia orang boleh beli yang murah ni, which is korang still akan dapat a flagship punya processor. Tapi dia tak keep up macam dia orang punya flagship lah. Dia orang macam selang beberapa tahun, tapi dia orang still tak decide lagi berapa tahun is a nice spot untuk dia orang update iPhone SE ni. Next year adalah tahun penentuan untuk dia orang letak, untuk dia orang evaluate macam mana dia orang nak update iPhone SE dekat mata kita ni. Alright, stop membebel cakap pasal iPhone SE yang lepas, definition dia.
sekarang kita nak cakap pasal apa yang Apple bakal keluarkan pada tahun 2024 iPhone SE ni. So, untuk kali ni aku agak excited sebab kita ada rumours mengatakan yang design kali ni dah berubah daripada apa yang Apple pernah buat. Sebab kita tahu Apple sentiasa recycle balik je design yang ada kan. And harga pun murah, and that's why harga dia dapat kekal murah. Tapi kali ni Apple macam dia nak pergi next level sikit, so that dia nak rasa dia nak buat perbezaan antara model yang baru dan juga model yang lama, and at least dia tak sama macam sebuah telefon flagship a few years back. So tu apa yang Apple cuba aim dekat sini. Tapi ada flaw juga sebenarnya kalau ikutkan. Menurut kata rumours yang Apple bakal letak a single camera dalam iPhone SE 2024. Main reason dia satu, mestilah dia nak cut cost. Lepas tu dia tak nak capai macam apa yang iPhone 15 dapat sekarang, which is hanya 2 kamera. Why aku beli harga like RM4,000 and ada lagi option like RM2,500 yang lagi murah. Baik aku beli iPhone SE je daripada beli iPhone 15 kan. So Apple nak buang pemikiran tu terhadap pengguna dia orang. Tapi disebabkan perubahan design tu juga, Apple perlu buat design yang baru untuk dia orang punya smartphone iPhone SE kali ni. Nanti aku akan beritahu dekat korang why Apple perlu redesign balik. But kita nak pergi ke arah dia punya connector dulu. That is USB Type-C. Akan dapat ke USB Type-C dekat iPhone SE kali ni? Kalau ikutkan, yes. Sebab European law dah kata dah, lepas ni memang dah tak ada dah lightning connector. Hanya ada USB Type-C sahaja untuk sesebuah smartphone. Aksesori tak termasuk, hanya sebuah smartphone setakat ni. Yelah, aku faham lah kenapa Apple dapat perkenalkan iMac yang ada aksesori lightning connector. So sekarang kita akan nampak yang USB Type-C akan kekal dekat mana-mana device yang keluar 2023 onwards. Tak ada lagi dah. Semua pakai USB Type-C. Cumanya kita tak tahu sama ada dapat cas laju ataupun tak. Tu je. Sepatutnya dia dapat cas sama macam iPhone 15. Alright, next one adalah mungkin ramai yang dah tunggu-tunggu pasal benda ni. That is tak ada lagi fingerprint scanner dalam iPhone SE. This is the first device yang Apple perkenalkan iPhone SE tanpa fingerprint scanner, yang mana Apple dah guna balik dia orang punya Face ID. Korang jangan salah faham, fingerprint scanner ni masih digunakan oleh Apple untuk letak dekat dia orang punya devices. Cuma kali ni Apple dah tak ada option lain untuk pergi selain daripada untuk buatkan dia punya screen tu, all screen punya display. Itulah satu-satunya jalan yang Apple terpaksa guna. So lepas ni akan ada perbezaan yang sangat ketara antara iPhone SE, dan juga akan ada perbezaan yang sangat ketara untuk pengguna iPhone yang flagship, contohnya macam 15 dan juga 15 Pro contohnya. Sebab diorang actually pakai Dynamic Island. iPhone SE masih lagi menggunakan notch punya display. Cuma je dekat sini tak tahu sama ada Apple akan gunakan newest notch ataupun notch yang lama. Sebab kau boleh tengok yang first generation of notch tu memang besar kan, dia punya Face ID, flat illuminator dan sebagainya. So yang ni tak pasti macam mana. Next one adalah dia orang punya kamera pula. Macam aku cakap tadi, dia akan menggunakan kamera satu sahaja sensor untuk differentiatekan antara kesemua dia orang punya line up, so that korang tak keliru, and orang yang pakai, orang yang bayar mahal pun tak ada rasa macam tertusuk hati sebab bayar mahal, tapi at the end of the day orang cakap tu adalah iPhone SE. So dekat sini Apple akan menggunakan 12 megapiksel lagi, and Apple takkan pakai 48 megapiksel and dapat guna features yang ada dalam iPhone 15. But walaupun dia ada 12 megapiksel, still not bad. Dia akan dapat juga Apple punya Deep Fusion tu untuk buatkan dia punya gambar lagi sharp. And aku tak yakin Apple akan sertakan, contohnya macam Apple takkan masukkan Active Stabilization tu sebab previously memang tak ada. Dan apa yang aku suka adalah Apple sepatutnya dapat masukkan juga portrait mode dalam dia orang punya single camera, sebab tak make sense untuk Apple tak letak. Ingat tak aku cakap Apple terpaksa redesign balik sebab dia orang actually hanya ada satu kamera sahaja. So kalau kau tengok line up iPhone yang ada notch, kebanyakannya masih ada dua kamera. Yang ada satu kamera hanya satu sahaja, iPhone XR. So dekat situ membezakan antara iPhone yang lama dan juga iPhone flagship punya version. But make sense untuk Apple gunakan iPhone XR sebagai design untuk iPhone yang baru sebab dia fit semua kriteria yang aku cakap ni. Contohnya macam single camera, ada notch, pakai screen yang all design ataupun all screen punya design. This fits very perfectly kalau kau tanya aku. And then pergi dekat dia orang punya screen, sepatutnya screen kali ni adalah menggunakan LCD sahaja, tapi rumours mengatakan kuat kata dia akan pakai OLED display.
So korang tak akan dapat macam 120Hz promotion display tu, dia still akan kekalkan 60Hz. Cuma perbezaannya dekat sini adalah yang newest version akan menggunakan OLED untuk mungkin samakan calibration color antara iPhone yang baru dan juga iPhone yang lama. Kita akan dapat nampak line up yang orang tak dapat nak bezakan antara skrin yang flagship dan juga skrin yang sepatutnya telefon murah ni. Skrin dia pula saiz dia adalah 61 inci. Ni adalah berita baik sebenarnya, sebab bila kau tengok dia punya saiz, bateri dia sepatutnya akan naik juga. Sebab kau tahu kan iPhone XR ada bateri yang paling tahan lama berbanding dengan mana-mana iPhone dalam sejarah dia. So kali ni Apple dah nampak sesuatu kekurangan yang dulunya ada dekat iPhone SE. Sekarang benda tu dah tak ada dah. Dia dah selesaikan masalah battery life dalam dia orang punya iPhone SE contohnya. Sebab kalau kau tengok video aku, daripada dulu lagi aku akan komplain pasal iPhone SE punya battery capacity dan juga battery life. Tak tahan 2 jam je. Bayangkan 2 jam, 3 jam SOT, sangat-sangat teruk untuk orang pakai. And untuk budak-budak mungkin make sense, tapi untuk orang yang constantly guna, nope. It's not a good device untuk pakai as a daily driver. Last but not least adalah dia orang punya processor dekat sini. Aku yakin ramai orang akan cakap Fazli dia akan menggunakan A17 Pro punya processor kan, sebab ikut sejarah iPhone SE memang dia buat macam tu. Tapi banyak benda dah berubah ataupun zaman dah berubah sekarang ni. Apple dah separatekan antara yang non-Pro dan juga Pro, and ni adalah kata line up yang paling matang yang Apple akan buat. So sepatutnya iPhone SE 2024 akan menggunakan A16 Bionic, sama macam iPhone 15. Bukan Pro, bukan Pro Max. So dekat sini membezakan antara dia. Yelah, kau bayangkan untuk bayar harga murah and dapat Pro, A17 Pro tu memang tak masuk akal sangat-sangat. Dah ada ray tracing, pakai 3nm, macam-macam grafik pun upgrade. Why aku beli iPhone 15 kan? Better aku beli iPhone SE kalau macam tu. Other than that, korang tak akan expect akan dapat action button dekat iPhone SE 2024 kan? Dan juga UWB second generation, and then mustahil akan ada titanium dalam iPhone SE. Tu je lah apa yang aku boleh cakap. Harga dia pula, kalau korang tengok sejarah iPhone SE ni, starting dia keluar masa first generation dulu adalah RM1,949 Malaysia, bawah RM2,000. iPhone SE 2020 RM1,999, bawah RM2,000 lagi, which is good. Naik sikit tapi good. Pergi dekat iPhone SE 2022, harga dia RM2,399. Quite a jump, tapi itu 2 tahun lepas. Untuk 2024 ni sepatutnya aku anggarkan harga dia adalah RM2,699, RM300 naik. And yelah, korang tengok line up Apple pun semua naik harga every year. Yang sekarang naik harga dalam RM300 ataupun RM400. So yang ni RM2,699 tu macam it's a nice spot untuk Apple letak harga. Kalau capai RM2,000, aku tak tahu siapa yang nak beli. Tu je. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Lawa tak aku punya setup sekarang? Is it good? Kau suka ke? Cuba komen. Kenapa TV aku mati?